Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh Nahar Singh, Koordinator CDL, rakan-rakan guru CDL, pengetua-pengetua, guru-guru, rakan-rakan peserta yang mengikuti sesi CDL pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya nak mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh rakan dan peserta yang mengikuti sesi CDL tanpa jemu. Walaupun hari ini adalah masih lagi hari bercuti kepada guru-guru kita, namun tugas dan tanggungjawab untuk kita berkongsi ilmu tetap kita teruskan. Hari ini Datuk dah hari yang ke-7 umat Islam menyambut Aidilfitri. Saya yakin masih ada antara kita yang masih berada di kampung halaman, tetapi ada juga yang dah pun balik ke tempat masing-masing untuk memulakan tugas. Namun apapun, saya mengharapkan percutian dalam menyambut sambutan Aidilfitri ini memberikan makna kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, kita sertakan di sini poster ataupun ingatan tulus ikhlas daripada seluruh warga CDL. Saya mewakili Datuk Dr. Amin Senin. Juga kita ada bersama-sama sekarang ialah Datuk Dr. Mahinder Singh. Juga rakan-rakan yang lain mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada seluruh rakan yang mengikuti sesi CDL tanpa jemu. Minggu ini adalah minggu yang ke-87 kita ke udara tanpa henti, kecuali pada minggu lepas kita bercuti hari raya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita tidak akan ketinggalan, tidak akan kesepian. Seperti biasa kita bersama-sama Datuk Dr. Mahinder Singh dengan sesi snippet reflect on-nya yang berjudul Pengorbanan Guru. Pengorbanan Guru, The Unsung Heroes. Ini menarik nih, cerita tentang kita lagi. Dan setiap minggu saya tahu sesi-sesi perkongsian Datuk sangat memberi makna. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina dan selamat petang dan selamat sejahtera, selamat Hari Raya kepada semua yang dapat bersama pada hari ini. 124 orang, mungkin akan bertambah lagi beberapa orang sekejap lagi. Dan kepada mereka yang sedang bercuti bersama keluarga walaupun tak beraya, kita menggunakan model Malaysia lah. Kita sama-sama beraya. Masa saya di Maktab Perguruan, kawan-kawan saya selalu ketawakan saya. Tahun 78-79. Kenapa dia ketawakan? Saya di antara yang pertama sudah sampai ke stesen kereta api untuk naik kereta api balik kampung. So dia selalu mengejek saya. You raya juga? Si raya. Nombor 1 nak ke depan. So I still remember that time, even though it was about 40 years ago, right? Tuan-tuan dan puan-puan, saya pilih topik yang mungkin sangat rapat dengan jiwa kita semua. Pada semua, kita ada wakil daripada Brunei pun hari ini. Selamat Hari Raya kepada rakyat Brunei yang bersama kita hari ini. Mungkin dari Indonesia pun ada. Selamat Hari Raya kepada mereka. Ada ya. So, dan juga kepada semua peringkat lah. Guru, pengetua, guru besar yang bertugas di pejabat. Kita sebenarnya all are one family. Kita bergantung, saling bergantung di antara satu sama lain. Tak ada siapa boleh berfungsi sendiri. Kalau kita di PPD atau JPN, kita bergantung kepada mereka yang on the ground. Pengorbanan mereka, guru, pemimpin sekolah dan sebagainya. Dan kadang-kala banyak yang guru buat, banyak yang pemimpin sekolah buat. Sebab itu mereka digelar The Unsung Heroes. Sebab kita tak suka kadang-kala nak heboh-heboh. Kita buat je dengan cara kita sendiri di sekolah. Bila apa juga bantuan yang diperlukan di peringkat sekolah. Saya masih ingat tahun 88. Arwah pengetua saya di Sekolah Menengah Hutan Melintang, Puan Haji Marwan, dia panggil saya. Cara cakap dia sangat bakulah selalu. Dia sebut nama saya. Mahendar. Saya mau cakap sikit, dia cakap. Kata, ya Tuan Haji. Kita kena cari duit sedikit. Masa tu ada yuran untuk SRP, PMR. Saya tak tahu 78 kita panggil SRP atau PMR. Dia kata kita RM15 je seorang. Tapi ada 5 orang murid yang tak mampu nak bayar.
Dia kata besok last day, PIBG dah bagi sedikit, tapi kita masih ada lagi. So you boleh cari guys? Kata boleh. Jadi beri saya masa sampai besok saya. So saya tanya satu NGO, kata tak ada masalah. So dia bagi RM75, saya datang bagi, okey boleh register pelajar tu. So saya sangka setiap orang yang ada bersama hari ini ya, hampir 150 orang, 151 orang, kita ada cerita kecil kita sendiri. We have done our part. Hanya kita buat secara senyap, ya, untuk nak dapat nafkah yang terbaik. So nak dapat there's a word for it, tapi yang nak dapat terbaik balasan dia kita jarang sebut. So tuan-tuan dan puan-puan, bersama saya hari ini saya nak kongsikan satu video yang saya sendiri telah lihat 3-4 kali saya ingat. Kadang-kadang terpaksa kerana anak saya yang lihat. Oh, saya pun belajar tentang video ni kerana beliau. Okay, let's go to the next slide. Teacher gives last dollar to help kids. Please focus dan dia mengambil masa sedikit hari ini, lebih kurang 15 minit dan kita sama-sama melihat video ni. So, okay, Siti? All right, Miles. If 2x equals 16, what is x? Oh, sorry. I didn't realize you were still here. Should I come back? That's okay, please. I don't know, 1? Did you do the reading last night? I don't have the book. My parents can't afford it. Here. I keep an extra copy just in case. And I'll keep tutoring you after class until you catch up. Thank you. Judy, what's taking so long? I can't wait out in the parking lot forever. I'm sorry. Do you mind giving me 20 more minutes? 20 minutes? Mrs. Parker, it's okay. I'll just go home. You've taught me enough. And have you failed another test? I don't think so. Your mom would be very unhappy if you failed another test, so I can take the bus home. I have to pick up some groceries for dinner anyway. You should have told me before I came. I'm missing the prices, right? I don't mind giving you a ride. I have to go to the grocery store to get detergent anyway. Are you sure? Yes, ma'am. Thank you so much, Rhonda. You are so sweet. It's nothing. Okay, tell me this. What is 16 divided by 2? 8? Bingo. X equals 8. Great job. All right, now let's do another problem. Okay. All right. Is that everything you need? More like all I can afford. You know, my dad used to always say, if you're gonna be a teacher, you gotta learn to eat on a budget. And boy, was he right. Do you really need the pens and the pencils? It's for the kids. It's so sad. Many of them don't even have basic school supplies. I mean, is that really your problem? You barely get paid as it is. That'll be $63.49. Wow. I didn't think it was gonna be that much. Just put the school supplies back. No, my kids need them. How much was the steak? $11.99. It still doesn't look like you'd have enough. Let's take the eggs off too. Are you sure, Judy? Oh, hi, honey. Give me a bit and I'll have dinner ready. It took you long enough. So, what's for Not again. We don't have any money for this. We barely getting by as it is. Did you bring us any food? Yes, I'm gonna make quesadillas. Quesadillas?
Just go have a seat. I used to eat better when I was a broke college student. Oh, let me guess. Tomorrow's ramen? Not right now, Marvin. I already have enough stress as it is. Plus, I have to grade all of these papers before I start my lesson plan for tomorrow. So please, have a seat. You working tonight? We were supposed to watch Casablanca. I can't, I'm sorry. I can't do that anymore. We can watch it on the weekend. You spend more time with them children than you do your own husband. You act like they're your own children. It's not like you're getting paid any extra for doing any of this. Hello there. You must be Mr. Parker. Richard Carlisle, First National Financial. We've been trying to get a hold of you. Okay. As you probably know, your mortgage is past due. As of today, you're 60 days, which means you're at risk of foreclosure. Well, thanks for stopping by, Mr. Carlisle. Sure, I just, You see this, Judy? We're about to lose the house. we're gonna get through this. Just pray. Okay. We need more than prayer. We need money. You know I can't work because of my disability. It's not like the government gives me much. I think you're just gonna have to get a better paying job. I'm not giving up on teaching, Marvin. Well, what are we gonna do, huh? If you're not gonna stop teaching, then at least stop wasting our money on these kids. I'm not wasting money on them. I'm trying to help them. I always believe if you help people, it'll find a way of coming back to you. You've been helping these kids for 25 years, Judy. And what do you have to show for it? A cheap plaque? It's not true. Look at these. Look at these. These are all letters from past students saying how much of an impact I had on their lives. JR, isn't he the student you bought a bike for when you started teaching because his was stolen? So you spent $200 on him, and all you got in exchange was a piece of paper. Well, I guess your good deeds really do come back to you. If you read it, it's really a very sweet letter. They all are. Yeah, well, letters aren't going to pay the mortgage. I'm ready for dinner. Mrs. Parker. Hi, Miss Burton. Is everything okay? No. Miles got a C- on his last test. Isn't it wonderful? He did so much better than the test before. No, it isn't. He's still failing. Well, math doesn't come naturally to Mom. That's why I'm doing all I can to help him. Don't blame my son. You are the teacher. You are responsible for what he learns and what he doesn't learn. I knew I should have listened to my gut. And now I have to talk to Principal Danvers about switching him to a new teacher. What? Please don't do that. Miles and I, we have a special connection. If you could just give me a little more time. Your time is up. You should have done that a lot sooner. Gosh, the nerve. You okay? I don't know what I did wrong. You just care too much. That's all you did. You gotta stop putting so much energy into these kids. Start taking care of yourself. Everything okay? No. Today was probably one of the worst days of my teaching career. One of my students' moms, she was yelling at me, and she even pulled a student from my class. It was horrible. Exactly why you should quit. Marvin. Listen, I'm serious. Look at everything you do for these kids, and no one appreciates it. Not even the parents. Miss Parker? Yes, Abigail. Is everything all right? I was just studying for tomorrow's test, and I had some questions. Do you think you can help me? Right now? If that's okay. Judy, we gotta go home. We don't have time for...
I can take the bus or I can get a ride again. You just go ahead and go home. Come on, sweetheart. I'll help you. We can sell this. No. Your father gave you this, and I know how much it means to you. No. Well, what other choice do we have? Well, if we're gonna sell your watch, we might as well. Absolutely not. We're not going to sell your engagement ring. I can't believe we're even in this situation. Even with all of this, it's still not enough for the $15,000 we need. Okay. Then we'll have to move. It's not the end of the world. This house is too big for us anyway. It was fine when Sebastian was growing up, but now, with just the two of us, we don't need all this space. Have you told him? He just got married. They have a baby on the way. I didn't want to stress him out. I remember when he was little, and all his toys was all around here. And I used to get mad coming down the stairs and stepping on all his Legos. Yeah, he grew up too fast. Now, I used to hate when this house was so messy because his stuff was all over the place. But now, I wish I could bring some of that messiness back. There are a lot of memories in here. Well, I guess it's time. No. Y'all get it. We just need some days to gather our belongings, and then we're out of here. I'm sorry? We can't pay the balance, so give us about a week. That's all we need. Mrs. Parker, I don't work for the bank. It's me, Justin Russell. JR? JR, oh my goodness, it's so good to see you. Is it the bank? No, it's JR. He came to see me. What a nice surprise. Oh, wow. So how you been? I've been good. I'm in real estate now, which is actually why I'm here. I saw that your house was in foreclosure, but it's all public record. Yes, it's okay. We're managing. So you come on inside and I can make us some tea. Oh, actually, I was hoping that you'd come outside. I have a little surprise for you. Starting with this. $3,000? Why? I would never forget when you bought me that bike when I was a little kid. That meant the world to me back then. That bike only costs $200. I can't take this. No, it's not just the bike. It's how much you helped me and how much you believed in me. Honestly, I wouldn't be here if it wasn't for you. I probably wouldn't have graduated. Honey, look. That's nice. Not enough to save the house, but can use it as a deposit on the new apartment. Thank you very much. Oh, there's way more where that came from. There is? A lot more. Who said that? Why don't you come outside and see? Who are all these people? Hi, Miss Parker. It's me, Corey. Corey Miller? Oh my gosh, it's been ages. I know. But, you know, I never forgot all those times when I didn't have my lunch money. You would always buy me lunch. So, I want to say thank you. No.
This is too much. Thank you. This is for all the hours you spent tutoring me after school. No one else. Wow. I don't know what to say. Hey, Miss Parker. It's me, Jamie. You paid for my textbooks when my family couldn't afford it. I don't know if you remember. Of course I remember you. Oh, I can't believe this is happening. How did you manage to... Well, when I found out what you were going through, I posted about it on our alumni Facebook group. So turns out a lot of people remembered you for all your kind deeds. So they all wanted to help. And there were actually a lot more alumni. They couldn't be here, but they were able to donate through our GoFundMe page. GoFundMe? Yeah, so now not only do you have to not worry about foreclosure, but you no longer have to worry about the mortgage payments. Oh! You can pay off the whole house now. This is for me? Yeah. I can't believe this. Oh, I can't believe this. Oh, thank you, God. Oh, God, our prayers have been answered. Oh, you were right, honey. When you help people, it always finds its way back to you. Oh, yeah. Does that make sense now? Now it does. Thanks so much for your help. Oh, you're welcome, sweetheart. I'm always here when you need me. Okay. See you later. Bye-bye. Oh, I'm sorry, honey. I just finished and I was just... Oh, no. Take all the time you need. No rush at all. I just came by to say that there's someone here to see you. Miss Burton, how can I help you? Miles got his first test back with Mr. Souple. He got his first F. Oh, I'm sorry to hear that. His new teacher won't help him the way you did. So I was wondering if you would be open to taking him back. I see now that he really struggles in math, and no one cares to help him the way you did. Well, I don't know. Please, don't punish him for my bad decision. Miles really loves you. Well, okay. Only under one condition. When he grows up and he becomes really successful, he has to write me a letter. I love when my students write me a letter. Of course. Thank you for believing in it. Can we stop past the store so I can pick up something? Actually, I already went because I'm making you dinner tonight. To show you how much I appreciate you. Don't get so excited. It's just quesadillas. Oh, quesadillas is fine. So while you're cooking, I can get my work done, and then we can watch Casablanca tonight. Well, that's music to my ears. All right, now, it's okay? Hey. Ya, terima kasih semua. I hope it was meant to write a letter to me. Many teachers have done that, and students do write. I have experienced that myself. Kadang-kadang kita terkejut ya bahawa benda-benda kecil yang kita buat, dan juga pengalaman saya dekat sekolah di Hutan Melintang ini, kami buat kan hari kantin tahun 80-an tu sangat perkara yang selalu diamalkan. So kelas saya ini kelas the 10th class atau the 9th class, tingkatan 2. Dan mereka semangat begitu kuat, dan kita buka gerai koleksi kami dengan semua pelajar terlibat jual capati. Of course saya buat capati itu, tapi student saya buat semua perkara yang lain. Dan
kita dapat koleksi kedua tinggi for that day. Nearly 2,000 ringgit plus. So yes, to me it was okay, dah habis, gone. Tapi bila saya ditukarkan daripada sekolah itu dan saya balik bertugas di maktab tentera, belum saya tinggalkan sekolah itu, saya bagi alamat kampung saya di Batu Gajah. And one day when I went back, I saw this letter dan saya pernah ceritakan dalam sesi CDL ini. Dan pelajar itu kata, selamat sejahtera cikgu, saya harap cikgu sehat dan sebagainya. Cikgu, saya masih ingat hari kita buka gerai untuk hari kantin. Dan kami seronok kerana dapat memberi sumbangan dan it was so touching, bahawa kita, apa yang kita anggap sebagai satu perkara yang biasa, bagi pelajar 2 tahun kemudiannya menjadi satu ingatan bersama yang sangat memberi pengaruh kepada mereka. Mempengaruhi minda mereka. So tuan-tuan dan puan-puan, I'm sure all of you ada cerita you sendiri. Hanya kita kadang-kala seperti saya sebut pada permulaan kita hari ini, kita tak kongsikan. So video ini ada yang minta link tadi. Saya akan minta Cik Siti yang menjadi kita punya technical manager hari ini untuk kongsikan nanti. Banyak video dalam produksi Dharman. D-H-A-R-M-A-N-N, Dharman. Banyak video. And of course all is acted out. Tapi saya rasa saya baca komen, semua menyatakan walaupun ini nampak macam satu drama, but the teacher really acted like a teacher. We don't know really whether she was a teacher. Tapi cara dia, I think both of them, husband and wife, acted the whole 15 minutes very well. So tuan-tuan dan puan-puan, ada hari kita rasa seronok, ada hari kita down sedikit, tapi kita sama-sama memberi semangat kepada rakan di tempat kerja. Kalau semangat rakan kita turun, kita beri semangat pada dia. We are a team. We are a team dan pihak pemimpin sekolah pun beri sokongan sebegitu. Kita tidak mau jadi keadaan di mana orang rasa kecil hati dan dah seranda, tak mau jadi cikgu lagi dan sebagainya. Walaupun suami Puan Parker kata leave teaching, tapi dia kata no. I mean, jiwa dia, she's a real passionate teacher. Banyak buku yang saya paparkan di sini, The Passionate Teacher. Today we always need passionate teachers. Last slide please, Siti. So, ada banyak tulisan yang lain juga sebelum ini pun tadi. Jangan lupa, no one can hand you experience, but they can hand you a book. They can share with you a makalah. Buku adalah beban latihan untuk minda. Kita sentiasa boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Daripada sembang dengan rakan-rakan. Dan akhir sekali, remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. That is our biggest task, our biggest duty. And remember, students always remember us. Pelajar kita akan sentiasa mengingati cikgu dia. Seperti yang berlaku dalam coretan yang kita lihat tadi. Murid-murid datang. Dan ada yang sebut dalam chat pun, bahawa di sekolah mereka pun ada murid yang balik dan beri sumbangan kepada sekolah. I think that's so nice. That's so nice. Artinya sistem pendidikan kita ada titik-titik dalam sistem pendidikan kita yang membawa makna yang tinggi dalam jiwa murid kita. Kita nak perkara yang sama dalam jiwa setiap murid. We want to have them, let them have the best experience, not the worst experience. One of my professors always used to say, Mahinda, teaching and learning is about having good feelings. Kita nak murid kita tinggalkan sekolah dengan good feelings. If they have good feelings, they will always talk about their schooling. Mereka akan sentiasa cakap, walaupun umur dah 50. 2 days ago, saya ke klinik bersama isteri dan doktor itu adalah murid kepada ayah mertua saya. Dan soalan pertama sebab dia tengok nama isteri saya, Sarjit ko, anak perempuan Malkiat Singh. How is Mr. Malkiat? He said, oh, he's good, he's at home and this and that. He was very strict, but he always taught us that. You see, that is pelajar itu sekarang berumur
66 tahun, doktor itu. Dan dia kata, please send my regards to him. All of us in our WhatsApp group will never forget him. Never forget, we still talk about him. Itu saja daripada saya hari ini. Dan terima kasih kepada semua 470 orang yang dapat bersama, satu sokongan yang sangat padu, dan kita harap kita akan kekalkan semangat sebegini. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk atas perkongsian sangat-sangat bermakna. Saya jadi, I'm speechless. Saya rasa sangat touch sebagai seorang guru, saya terkesan di jiwa melihat walaupun Datuk pun kata mungkin dia bukan seorang guru, bisa sepakat, tetapi lakonannya itu sangat menjiwai dan memang kalau seorang guru tak boleh rasa di hati, saya tak tahulah. Memang sangat-sangat menyusup sampai tak boleh nak cakap apa dah. Sebab bagi saya pengorbanan seorang guru itu dari mula dia jadi cikgu sehingga berakhir karirnya. Dan selepas itu pun sebenarnya tidak ada noktah akhir. Dia masih lagi nak membantu. Juga Datuk contohnya dah bersara sekalipun masih lagi menyumbang dan menyumbang lagi ilmu yang ada kepada warga pendidik kita yang di luar sana. Terima kasih sekali lagi dan saya rasa ramai peserta kita hari ini yang sangat tersentuh yang dapat something pada hari raya ke-7 ni. Sesuatu yang sebab itu saya Dr. Zalina, saya gunakan satu yang dalam musim hari raya ni kita lihat banyak cerita. My daughter again likes to watch all the Edward hari raya, and banyak yang membawa makna yang begitu tinggi, especially bila yang tak balik kampung untuk beraya. And it's really very, so perkara yang sama bersesuaian dengan bulan depan, iaitu bulan hari guru kita, dan saya rasa yang membawa makna yang tinggi kepada kita semua. Kita adalah ada unsung heroes. So thank you very much. Betul, kita tak harapkan apa. We don't expect anything. We don't expect anything. Betul. Betul. Kitalah the unsung heroes, yang orang yang tahu-tahu, orang yang tidak mungkin tak merasai bagaimana yang kita rasa. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk. Semoga kita akan terus menyinarkan cahaya untuk anak murid kita, guru-guru kita supaya lebih cemerlang pada masa hadapan. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi Datuk. We about to reach 500 selepas ini ke YouTube. One more. Saya akan minta Siti masukkan dalam chat tajuk tadi dan the link, so you all can get the link. If you masukkan tajuk itu dalam Google Chrome ke apa, you will get it. Exactly. Thank you so much. Kita dah tahu kita boleh dapat juga video-video lain dalam dalaman. Thank you. Terima kasih Datuk. Kita dah maksimum peserta kita dan kita akan teruskan kepada sesi kita yang seterusnya. Baik, jumpa lagi Datuk minggu depan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang saya hormati sekalian, kita teruskan pada sesi kita yang seterusnya. Kita akan bersama-sama dengan seorang guru yang pernah juga berkongsi ilmu bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan pada ketika ini, seperti yang saya nyatakan sebelum tadi, siri yang ke-87, sesi perkongsian CDL Hands-on Online Session. Seperti biasa, objektif kita tentulah ada, walaupun setiap minggu kita nyatakan, tetapi saya tidak akan jemu untuk mengulangnya lagi. Antara objektif pertemuan kita pada setiap hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang adalah untuk memberikan ilmu, berkongsi ilmu, mendapat ilmu daripada rakan yang berkongsi dengan kita dan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah sesi hands-on yang secara dalam talian boleh diikuti di seluruh dunia dan pastinya di Malaysia, Indonesia dan di Brunei bersama-sama dengan kita pada ketika ini. Baik, Fahana, seterusnya kita tengok objektifnya yang lain, iaitu hashtag cikgu bantu cikgu kita. Kita menjadi ahli secara percuma bila-bila masa kita boleh mengikuti portal CDL yang sentiasa diupdate. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sesi ini membangunkan kompetensi cikgu-cikgu kita, iaitu diri kita sendiri, nak meningkatkan keupayaan
Dan yang paling penting, kita cuba untuk membina jalinan dan jaringan secara berterusan. Sebab itu PLN atau Professional Learning Network itu sangat-sangat penting. Tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siri ini, jangan susah hati kerana kita akan menerima sijil penyertaan pada akhir sesi ini nanti, insya-Allah. Lagi sekali saya nyatakan kita membawa hashtag Cikgu Bantu Cikgu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita perhatikan siapakah dia next. Perkongsian ini atau speakernya ialah Cikgu Nur Farhana Pak Wante. Cikgu Nur Farhana pernah bersama-sama dengan kita pada sesi yang terdahulu pada tahun lepas dan tahun sebelumnya. Beliau merupakan guru yang masih mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Puan Hafsah di Pulau Pinang. Merupakan seorang guru Petronas kohort 1. Kita dah kohort 3, now Cikgu Farhana dah semasa kohort 1 lagi. Merupakan guru kanan sains dan matematik, juga seorang penulis buku, pernah menerima anugerah inovasi PDP pada tahun 2021, tahun lepas, 2 tahun lepas, dan pemenang pilihan penonton Simposium Kebangsaan Yayasan Petronas 2021. Sebenarnya Cikgu Farhana banyak pencapaiannya, tapi saya kata tak payah banyak-banyak, kita bagi yang terkini sahaja dahulu. Baik, seterusnya pada hari ini, Cikgu Farhana akan berkongsi dengan kita dengan tajuk, silakan, tajuk kita Farhana. Pembelajaran terbeza membantu keseluruhan murid. Itu tajuknya, ceritanya, kontennya. Kita sama-sama dengarkan daripada speaker kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Farhana Pak Wante. Silakan Farhana. Okey, baik. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, masih belum terlewat lagi untuk saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri pada semua peserta-peserta, rakan-rakan guru pada hari ini yang join kita dah maksimum 500 peserta. So, jadinya kita dah tersentuh dengan video yang Datuk Doktor tunjukkan tadi. Sebenarnya terkait lah. Saya rasa macam dia bersambung dengan apa yang saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, iaitu pembelajaran terbeza. Di mana kalau cikgu boleh relatekan dengan video tadi, di mana seorang guru tu dia tahu kebolehan pelajar dia berbeza-beza. Dan dia tidak mengasing-asingkan pelajar dia dengan cara mengabaikan anak murid kita. So macam contohnya kita kata pelajar ni lemah yang kita rasa macam dia memang tak boleh dah. So kita lepaskan dia, tinggalkan dia. So cikgu kena ingat kadang-kadang kan cikgu, pelajar yang lemah ni lah, sometimes pelajar yang lemah ni lah, kalau cikgu boleh ubah dia jadi seorang manusia, dialah seorang pelajar yang satu hari nanti akan menghargai kita lebih daripada pelajar-pelajar yang cemerlang. Sebenarnya kalau kita boleh bentuk pelajar yang lemah ni menjadi seorang manusia yang berjaya mengikut haluan dia, dialah orang yang sangat boleh menghargai kita sebenarnya. Sebab saya pun datang daripada murid-murid yang macam dalam video tu jugalah. Nah, dengan murid saya ni, mostly 80% daripada murid-murid saya ni adalah di kalangan B40 yang kadangnya mempunyai masalah keluarga, ibu bapa bercerai. So kita boleh faham situasi video tadi tu memang terkesanlah kepada saya sampai mengalir kat air mata tadi. Okey, jadi saya teruskan dengan sesi kita pada hari ini. So cikgu, kita tengok dulu apakah objektif kita hari ini. So kita ada dua objektif. Yang pertama, kita nak mengenal pasti atau kita nak mendalami apakah itu pembelajaran terbeza. Sebenarnya saya tak nafikan antara kita memang kita ada buat pembelajaran terbeza. Mungkin kita tak sedar kerana dia nama kan pembelajaran terbeza. Nanti bila kita cerita balik kepada cikgu, bila saya kongsi dengan cikgu, dan cikgu mesti akan terfikir, dah buatlah dalam kelas. Macam tu. Sebenarnya kita dah buat. Cuma kita tak sure yang kita buat tu adalah pembelajaran terbeza. Cumanya mungkin kita boleh mendalami lagi apakah itu pembelajaran terbeza, dan juga mungkin minggu depan kita dah nak mula sekolah, cikgu boleh merancang sekarang bagaimana kita nak menghasilkan sebuah PDPC
dengan berkonsepkan pembelajaran terbeza. Jadi itulah kriteria kejayaan kita pada hari ini. Cikgu dapat merancang satu PDPC yang boleh menggunakan pendekatan terbeza, di mana saya galakkan cikgu lah, kalau boleh dengan cikgu tu, kita kan sekarang dah ada soft copy di SKP, mungkin cikgu dah boleh tengok, oh minggu depan nak ajar standard pembelajaran apa yang cikgu boleh keluarkan, dan cuba cikgu nilai pelajar cikgu, anak murid cikgu, bagaimana cara kita nak menghasilkan satu PDPC berdasarkan pendekatan terbeza. Jadi sebelum kita nak mula, kita nak warm up sikit. Kita nak warm up sikit dengan energizer, di mana energizer kita pada hari ini ialah jari pantas. Okay, apa tu jari pantas? Okay, so jadi peserta-peserta akan dengar apa yang saya nak sampaikan and cuba type secepat yang mungkin dengan kadar peratus yang betul tu tinggi lah. Okay? Jadi kita nak tengok jari siapa yang pantas, yang dah biasalah buat type ni, memang kejadian lah ni. Kalau orang bagi dia tugas untuk type ni, dia memang laju. Okay, so ready? Saya bacakan ayat ni and cikgu boleh type di ruangan chat. So kita akan tengok siapa peserta pertama yang berjaya type ayat ni dengan tepat atau hampir tepat. Okay. Saya mulakan. Rahim ingin membeli kuih raya di sebuah kedai yang jaraknya adalah 22 kilometer daripada rumahnya. Okay, saya ulang untuk kali kedua. Rahim ingin membeli kuih raya di sebuah kedai yang jaraknya adalah 22 kilometer daripada rumahnya. Wah, laju. Peserta-peserta kita ni. Ramai tu Farhan ada. Itulah. Kita tengok yang pertama, cikgu yang pertama yang berjaya. Cikgu Hidayati Ahmad. Rahim ingin membeli kuih raya di sebuah kedai. Cikgu menggunakan short form cikgu yang jaraknya Tak aci. Tak aci cikgu. Okey, kita cikgu Ruhil. Cikgu Ruhil, Rahim ingin membeli kuih raya di sebuah kedai yang jaraknya 22 kilometer daripada rumahnya. Jadi Cikgu Ruhil, tahniah. Cikgu antara penaip yang paling pantas dan tanpa menggunakan short form. Dan kilometer pun dieja penuh. Okey, so tahniah kepada Cikgu Ruhil. Ini sekadar untuk warm up jari kita dan memberi kita fokus kepada apa tujuan kita pada hari ini. Okey, saya teruskan. By the way, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang menyertai energizer kita. Saya terus masuk ke slot seterusnya kepada pengenalan. Okey, pengenalan kita pada hari ini ialah cikgu, saya nak cikgu-cikgu berkongsi dengan saya dulu, apakah yang anda faham tentang pembelajaran terbeza. Okey, saya akan kongsikan link kepada cikgu-cikgu. Okey. Okey, cikgu boleh join Mentimeter ni. Dan cikgu-cikgu boleh nyatakan apakah yang anda faham tentang pembelajaran terbeza ni. Adakah kita membezakan murid atau kita membezakan konten? Okey. Gaya pembelajaran berbeza. PDP ikut aras murid. Okey. Mungkin boleh cikgu respon lagi untuk saya dapatkan feedback. Setiap orang ada perbezaan. Ajar murid ikut aras murid. Soalan aras lain. Okey, terima kasih cikgu atas respon tu. Okey. Kalau kita tengok ketara kat sini, kebanyakan cakap tentang PDP ikut aras murid. Okey.
Okey, so kita dapat lihatlah 3 poin terbesar kat sini. PDP ikut aras murid dan differentiated learning. Okey, terima kasih atas segala respon cikgu. Murid aras lain, okey. So maksudnya secara kesimpulannya boleh saya katakan dekat sini, cikgu memahami bahawa pembelajaran terbeza ni tumpuannya adalah pada murid kita. Itu tepat sekali lah. Memang kita sebenarnya hasilnya berbalik kepada murid kita. Okey, kemudian kita balik kepada slide kita. Okey. And kita teruskan dengan soalan seterusnya. Di manakah berlakunya pembelajaran terbeza semasa PDP berlangsung? Okey, saya akan sharekan lagi sekali. Cikgu boleh guna link yang sama. And cikgu diberi pilihan jawapan untuk cikgu jawab. Okey, tunggu dulu bagi cukup. Okey, so cikgu boleh responkan di manakah selalu berlakunya pembelajaran terbeza semasa PDP berlangsung? Semasa diinduksi ke, aktiviti ke, atau semasa pentaksiran atau pada keseluruhan PDPC? Okey, so kita dapat tengok tak ada jurang yang tinggi sangat di antara berlaku di aktiviti dan 24 lagi jawab di keseluruhan PDPC. Okey, jadi kita akan tengoklah cikgu sekejap lagi di manakah boleh berlakunya pembelajaran terbeza ni, adakah pada certain tempat tertentu dalam PDPC kita atau pada induksi saja atau pada aktiviti saja ataupun pada pentaksiran saja. Kerana kita tahu kan cikgu, especially macam kita yang ajar subjek-subjek yang SPM ni, selalu kita kan kena pecahkan murid ikut kita punya level murid lah. Kan kita dah biasa dah pecahkan murid cemerlang, murid sederhana, murid lemah. And kita dah akan bagikan bahan. Untuk murid cemerlang ni kita bagi dia bahan A, murid sederhana bahan B, murid lemah bahan C. Itu dari segi bagaimana kita membuat pengukuhan, pentaksiran, berbeza pentaksiran kita kepada pelajar kita. Jadinya apa yang berlaku pula dalam PDPC? Bolehkah pembelajaran terbeza ni dijalankan dalam PDPC dan pada waktu bila yang sesuai dijalankan pembelajaran terbeza ni? Okey. Jadi nanti kita akan hands on dan saya akan tunjukkan dekat cikgu 2 contoh mata pelajaran yang menggunakan pembelajaran terbeza. Jadi sebelum tu kita berkenalan dulu dengan murid kita ni. Untuk makluman cikgu lah, murid kita ni walaupun dia dalam satu kelas tapi dia ni berbeza. Pertamanya dari segi keperluan. Macam kita tengok video tadi, tak semua murid kita datang sekolah dengan keperluan yang cukup. Itu kita kena tahu. Macam pelajar saya, ada lagi sampai ke hari ni, masih lagi pelajar tingkatan 5 ni, masih lagi sampai ke hari ni datang sekolah masih belum ada kalkulator. Macam kita ajar maths kan, masih belum ada kalkulator lagi. So itu pun salah satu keperluan. Bila kita tanya dia, dia kata tak boleh beli lagi. So dia kata, cikgu pada saya beli kalkulator, lebih baik mak saya beli makan. Ya betul, kita tak nafikan benda tu cikgu. Jadi macam sama lah macam video tadi. Memang saya rasa video hari ni memang relate dengan apa yang kita nak cakap, kita nak kongsi hari ni. Dan yang kedua dari segi tahap tumpuan. Kalau cikgu boleh lihat dalam satu kelas, contoh ada 25 orang murid kita. Dan belum tentu 25 orang murid kita tu akan beri tumpuan 100% pada kita. Kadang-kadang ada je lah benda yang dia nak buat, ada je yang dia nak cuik kawan, ada yang dia nak bisik-bisik, ada je. And dia akan ada banyak cerita dengan kawan dia waktu kelas kita.
So yang ketiga, murid kita ni berbeza dari kemahiran bahasa. Itu akan jadi kata apa? Isu kita lah sebenarnya. Isu kita selalunya kita akan cakap murid tak faham mengajar dalam bahasa ni, murid tak faham dalam bahasa ni, murid selalu bertutur dengan bahasa ini. Jadi kemahiran bahasa yang berbeza-beza ni macam mana kita nak sampaikan? Kita sebagai seorang guru, bagaimana kita nak sampaikan kepada murid yang mempunyai berbeza kemahiran bahasa dia? Level bahasa dia. Kadang-kadang kalau cikgu perasan anak murid kita ni, kita tak boleh cakap pada level yang terlalu tinggi. Kita kena downgradekan diri kita ni kepada level dia. Sembang macam kawan. Guna bahasa pasar yang dia suka. Tapi kita nak benda tu sampailah, objektif kita tu sampai. Yang seterusnya dia mempunyai latar belakang pendidikan. Ada setengah keluarga ni yang memang latar belakang dia semuanya orang berjaya. Ada setengah anak-anak kita ni, anak murid kita ni latar belakang pendidikan ni yang tidak mementingkan pelajaran, tidak mementingkan ilmu. Dan juga dari segi latar belakang budaya dan juga minat. Kalau cikgu boleh tengok, ada juga murid-murid kita ni, macam saya, pengalaman saya lah, seorang guru ni, kita boleh lihat pelajar kita ni, anak murid kita ni, bila datang subjek ni, bersungguh-sungguh sangat. Contoh kita lalu, kita tengok apa semangat dia jawab. Bila masuk je kelas kita, senyap, pasif. Kita tanya apa tak respon. Kenapa kita nampak pelajar kita ni berbeza pada waktu mata pelajaran ni dengan waktu mata pelajaran kita. Daripada situ pun kita kena kesan perbezaan-perbezaan yang ada pada kalangan murid-murid kita. Walaupun mereka dalam satu kelas. Cikgu jangan tak percaya. Walaupun kelas tu kelas budak pandai sekalipun, kelas nombor 1 pun, tapi dia akan mempunyai masalah yang sama juga. Level dia tetap berbeza-beza. Murid kita ni tetap berbeza-beza walaupun cikgu kata duduk kelas nombor 1. Okey? Okey. So seterusnya kita tengok. Next. Okey. Inilah pembelajaran terbeza secara umumnya untuk makluman cikgu-cikgu, pembelajaran terbeza ni dia adalah pendekatan yang menyeluruh dan fleksibel. Dia ni sebab tu tajuk kita ini, dia pembelajaran terbeza ni memenuhi syarat kepada semua murid. Dia adil kepada semua murid. Walaupun dia terbeza tapi dia sangat adil kepada semua murid dan dia sangat fleksibel. Dan dia ni mesti melibatkan bermula daripada perancangan kita, persediaan dan juga penyampaian kita untuk kita memastikan satu objektif kita tercapai kepada semua keseluruhan murid kita. Okey. Kita teruskan lagi. Ini hanya sekadar selingan untuk cikgu lah. Untuk cikgu tahu apakah konsep pembelajaran terbeza mengikut dua tokoh kita, Tomlinson, yang mengatakan bahawa pembelajaran terbeza bermaksud merancang pengajaran untuk memenuhi keperluan individu. Sama ada guru membezakan dari segi aspek kandungan pelajaran, proses, produk atau persekitaran pembelajaran. Di samping itu, guru menggunakan kaedah pentaksiran berterusan serta merancang kerja kumpulan fleksibel untuk menjadikan ia satu pengajaran yang berjaya. So inilah konsep pembelajaran terbeza yang sebenar mengikut Tomlinson. Mengikut Vygotsky pula, murid memerlukan cabaran yang bersesuaian untuk belajar. Tetapi jika cabaran yang diberikan terlalu jauh daripada pemahaman semasa, maka mereka tidak akan membuat berkaitan dengan apa yang dipelajari. Jadi, macam saya kata tadi, kita tak boleh terlalu tinggi dan kita tak boleh terlalu rendah sangat. Kita nak pastikan kita berada pada level di mana pelajar kita, anak murid kita boleh terima secara keseluruhan apa yang objektif yang hendak dicapai pada hari tersebut. Okey. Seterusnya, kita tengok apakah prinsip asas. Untuk makluman cikgu-cikgu, saya nak bagi tahu dekat cikgu-cikgu bahawa pembelajaran terbeza ni dia tak ada modul cikgu. Tak ada modul spesifik yang nak bantu kita. Macam mana kita nak buat pembelajaran terbeza. Ini semua adalah berdasarkan perancangan cikgu. Kerana cikgu yang lebih mengenali anak murid cikgu. Even kalau cikgu kata saya untuk bantu anak murid cikgu pun saya tak boleh. Kerana saya tak mengenali anak murid cikgu. Cikgu saja yang mengenali ragam dan perbezaan anak murid cikgu sendiri. Jadi berdasarkan 5 prinsip asas ni, yang pertama cikgu perlu ambil kira lah, tugasan perlu mengambil kira kesaksamaan dari aspek pertimbangan minat dan relevan kepada murid.
proses pembelajaran terbeza dan pentaksiran tidak boleh diasingkan. Cikgu kena ingat bahawa bila kita buat pembelajaran terbeza ni, kita tak boleh asingkan dia dengan pentaksiran. Ada setengah orang faham bahawa pembelajaran terbeza ni dengan bagi latihan yang berbeza-beza. Contoh murid lemah bagi latihan ni, murid sederhana bagi latihan ni. Tapi cikgu akan masuk kelas mengajar semua keseluruhan, mengajar macam biasa. Tiba-tiba bila datang latihan, budak lemah ambil latihan ni, budak cemerlang ambil latihan ni, budak sederhana ambil latihan ni. Bukan. Okey, bagaimana kita nak blendkan pembelajaran terbeza tu dalam keseluruhan proses PDPC kita, bukan spesifik kepada pentaksiran sahaja. Dan dia juga adalah fleksibel dalam pembentukan kumpulan. Tugasan yang diberikan kepada murid mestilah bermakna, signifikan dan menarik untuk membangunkan kapasiti murid. Peluang yang mencabar mampu meningkatkan kebolehan murid, memenuhi keperluan minat dan gaya pembelajaran yang pelbagai. Jadi kita akan dari hari ke hari bila kita melakukan pembelajaran terbeza ni, kita sebenarnya boleh menjadikan gaya pembelajaran itu lebih pelbagai dan tidak kepada satu cara sahaja. Masuk memang kita akui kita memang buat aktiviti kumpulan. Kalau orang cakap buat aktiviti tak, yes kita buat aktiviti. Tapi cuba kita nilai balik, adakah aktiviti yang kita buat tu kita kenal murid kita atau kita bagi dia serampang mata saja, semua je murid bagi aktiviti yang sama. Sehingga kita tak sedar bahawa dalam kelas kita ada murid yang agak sedikit lambat untuk dapatkan apa yang kita nak sampaikan pada hari ini. Jadi lepas ni kita cubalah lebih mendalam. Kita kan baru masuk sekolah, ada setengah yang baru ambil kelas tu and dia tak kenal lagi murid tu. Mungkin sebelum ni dia tak ajar murid tu, ataupun macam ada setengah-setengah cikgu kita yang baru ajar form 1 and belum kenal lagi murid-murid. Cubalah cikgu kenal murid cikgu and cubalah kita implementkan pembelajaran terbeza ni, kerana saya dah cuba cikgu and memang feedback yang saya dapat of course lah daripada murid-murid yang lemah, mereka memang lebih faham walaupun asas, tapi ada tak dia mencapai objektif tu, itu yang kita nak kena nilai tu sebenarnya. Okey, so ada 4 elemen pembelajaran terbeza kat sini cikgu. So bagi yang saya simpulkan tadilah, bagi yang jawab pembelajaran terbeza ni boleh dijalankan bila dia sebenarnya boleh dijalankan pada keseluruhan PDPC kita, kerana dia mesti bermula dengan kandungan. Kandungan ni apa cikgu? Kandungan ni adalah kriteria kejayaan dan bahan pembelajaran. Walaupun kita kata sekarang ni tak perlu lagi tulis kriteria kejayaan kan, kita nak ringkaskan saja kan, tak ada dah, kita just tulis standard pembelajaran je, tak perlu lagi tulis kriteria kejayaan. Tapi tak apa cikgu, kriteria kejayaan kalau cikgu tak tulis dalam RPH pun tak apalah, sebab sekarang memang kita tak boleh tulis kan, kita nak tulis standard pembelajaran. Tapi why not cikgu still ada kriteria kejayaan, bukan untuk cikgu nak tulis, tapi untuk cikgu kenal apakah, bila cikgu ada kriteria kejayaan, cikgu mesti akan sediakan bahan yang bersesuaian. Tapi kalau cikgu hanya ikut pada satu standard pembelajaran tanpa kriteria kejayaan, cikgu tak tahu apa sebenarnya aku nak capai. Kita tak tahu apa yang kita nak harapkan daripada murid kita ni. Jadi kriteria kejayaan ni sebenarnya penting untuk kita nak menghasilkan bahan yang baik, bahan yang berimpak yang tinggi pada semua level murid kita. Itu dari segi kandungan. So, macam sekarang lah cikgu tengok di SKP, kalau ada dengan cikgu tengok di SKP, okay, minggu depan nak ajar apa? Minggu depan nak ajar tajuk ni sikit-sikit. Okay, apa standard pelajaran? Mungkin cikgu boleh keluarkan sedikit kriteria kejayaan dengan cikgu pecahkan kepada 2 tahap. Tahap 1 ni cikgu nak bagi siapa capai. Sekejap lagi saya tunjuk contoh cikgu. Kita akan hands on dan mungkin cikgu boleh sama-sama create satu rancangan PDP untuk minggu depan. Okay. Ini kita teruskan kepada proses. Proses ni di mana bila kita ada kandungan, kita ada kriteria. Ya? Okey, kita stop sikit sejuk ke? Sebab ada banyak soalan, saya takut saya lupa. Okey. Okey, dia kata salah seorang ni Cikgu Batira Anpalagan. Dia kata, is there any way to do this type of learning in a class of 50 students who are mostly under low achievers category? Ada tak? Boleh tak nak buat untuk kelas 50 orang murid yang kebanyakannya pencapaian rendah lah, tahap penguasaan yang rendah?
Baik, terima Satu kasih atas soalan. Jawab okey. dulu. Terima kasih atas soalan cikgu. Cikgu, sebenarnya kalau cikgu mempunyai pelajar yang mempunyai tahap yang rendah, itu lagi senang. Itu tak payah terbeza dah cikgu. Cikgu boleh tahu dah level apa. Cikgu dah tahu dah pelajar cikgu memang lemah, and cikgu akan buat satu aktiviti saja. And cumanya cikgu, sebab tu saya kata bila kita ada kriteria kejayaan, cikgu tahu berdasarkan standard pembelajaran tu, cikgu nak apa. Contohlah, cikgu nak pelajar tu BM lah, contoh BM. Cikgu nak pelajar tu boleh buat the whole essay ke? Itukah cikgu nak capai? Dan cikgu percaya tak, kalau pelajar tu lemah, cikgu rasa dengan cikgu bagi dia satu tajuk dan cikgu suruh dia buat satu essay dengan panjang dia 180 patah perkataan. Cikgu rasa dia boleh siap ke dalam 1 jam? Tak boleh kan? So cikgu lowkanlah cikgu punya Pecah-pecah kan. pecah kan. So mungkin hari ni cikgu just nak pelajar cikgu just buat introduction saja. So, tapi dalam standard pembelajaran tu umum. Tapi cikgu masukkan kriteria kejayaan hari ni membuat satu perenggan pendahuluan tentang tajuk berikut. Contoh cikgu dah ada dah spesifik pada tahap yang pertama. So, bila cikgu tengok pada keseluruhan pelajar tu lemah, and cikgu tengok, tapi cikgu mesti ada benda yang cikgu kena bantu. Sebab kita tahu pelajar tu lemah. Kalau cikgu bagi benda tu kepada pelajar yang dah cemerlang, and cikgu suruh dia buat satu perenggan saja, and dia akan rasa kelas tu sangat boring. Sebab dia tahu dia boleh buat karangan 180 patah perkataan dalam masa 1 jam. Bagi dia tak ada masalah. Tapi untuk pelajar yang lemah, mungkin kita akan bantu dia dari segi isi, dari segi kata wacana yang baik kita nak guna. Kita boleh bantu dia. Itu cara suntikan bagi 50 pelajar untuk kategori lemah. Cikgu Bavitra, saya tunjuk cikgu, nanti saya tunjuk cikgu, kami buat aktiviti ni, kami ada buat LDP dan saya sendiri biasa hands on benda ni dengan keseluruhan pelajar saya. Kalau cikgu dapat pelajar yang totally memang lemah, itu lagi senang. Saya handle pelajar, kami gabungkanlah form 5 semua lebih kurang dalam 47 orang dalam pelbagai level. Memang itu pun boleh buat cikgu. Jadi kalau cikgu ada 50 orang murid yang memang dah kategori lemah, so cikgu hanya perlu keluarkan satu standard pembelajaran dan apa yang kriteria kejayaan cikgu nak capai pada hari itu, jangan terlalu tinggi. Cikgu kenal pelajar cikgu, and cikgu cuba downgrade kan standard pelajaran itu kepada kriteria kejayaan yang lebih mudah sedikit. Asalkan dia cepat. Nanti saya tunjuk ke cikgu contoh mata pelajaran sejarah. Bagaimana kita nak bantu pelajar ajar mata pelajaran sejarah tu, nanti saya akan tunjuk ke cikgu apa yang saya maksudkan dengan kriteria kejayaan tu. Nanti saya akan tunjuk dari segi kandungan. Okey? Ada lagi kan? Seterusnya ni Cikgu Fana, kalau melibatkan murid yang masalah penguasaan bahasa, bagaimana untuk asingkan melibatkan tahap potensi kefahaman mereka, kekangan masa bagi menghabiskan silibus dan merekod perkembangan murid? Ini saya penguasaan bahasa. Okey, betul. Macam sekolah saya pun macam itulah, kita ada 50-50. Memang ada pelajar yang pure lah, dia memang akan cakap Tamil and bahasa Melayu, dia tak boleh nak cakap sangat, tak boleh nak baca sangat. Memang ada macam tu cikgu, itu kita tak nafikan. Dan betul lah apa cikgu kata, kita ada kekangan masa nak menghabiskan silibus. Tapi macam saya kata kat cikgu, untuk kita buat pembelajaran terbeza ni, cikgu janganlah ingat pembelajaran terbeza ni adalah satu benda yang baru atau benda yang alamak aku nak kena buat ni and aku mungkin tak akan habis silibus. Tak cikgu, cikgu blendkan benda ni. Dia bukanlah satu benda yang kita kena asing-asingkan. Maksudnya, alah tiba-tiba nak kena buat pembelajaran terbeza. Tak. Apa yang cikgu rancang, contoh minggu depan cikgu nak masuk kelas, cikgu dah rancang, kita nak mengajar sekian. Benda tu bukanlah benda yang cikgu kena cetak lembaran kerja ke, bagi kat pelajar. Tak cikgu. Betul saya kata, dia bermula daripada kandungan dan terus pada proses di mana aktiviti yang cikgu nak masukkan dalam tu memastikan bahawa benda tu akan tercapai, objektif cikgu pada hari itu akan tercapai bagi semua murid cikgu dengan level yang pelbagai. Inilah pembelajaran terbeza. Dia macam, saya faham, tapi cikgu boleh gabungkan. Macam selalunya saya buat, pelajar yang tak berapa boleh bercakap ni sangat, yang mempunyai penguasaan bahasa yang lemah ni, selalunya saya akan blendkan dia dengan kawan yang boleh communicate dengan dia.
Dia boleh communicate dengan dia. Macam contohnya dia ada kawan dia tu yang dia kategori pandai, dia kategori cemerlang lah budak tu, tapi dia boleh cakap dalam bahasa yang sama, tapi bukan untuk bagi mereka biasa cakap bahasa tu. Cuma untuk bagi dia faham dulu apa kita nak buat, tapi at last dia kena buat juga dalam bahasa yang kita nak. Dia kena present dengan bahasa yang kita nak. So memang it take time, tapi macam saya kata lah kat cikgu, kalau cikgu tak boleh dapat 100%, tapi cikgu rasa bermakna tak kalau cikgu keluar daripada kelas cikgu lepas 1 jam, cikgu keluar daripada kelas cikgu dapat pastikan murid itu, walaupun dia tak berdapat 100%, tapi kalau dia dapat 20%, adakah kita rasa benda tu berjaya? Kalau bagi saya berjaya, daripada dia tak dapat apa-apa. Walaupun dia boleh dapat 20%, 30%, itu adalah satu kejayaan kepada cikgu. Bila cikgu boleh buat dia duduk dalam kelas cikgu dengan proses pembelajaran itu berlangsung dan dia ada dalam proses pembelajaran itu. Itu lebih bermakna cikgu daripada kita nak, memang betul, kita tak nafikan murid kita tu kalau ada 50 orang, belum tentu 50 orang dapat cikgu. Tapi macam saya kata lagi cikgu, daripada dulu pun prinsip saya senang satu je cikgu. Daripada 50 orang cikgu, walaupun cikgu keluar lepas 1 jam penat, tapi kalau cikgu boleh hasilkan, cikgu boleh capai objektif tu, walaupun kelas tu kelas paling hujung jadi, tapi kalau 2 orang boleh faham apa cikgu buat hari ni, itu pun bermakna. Ada lagi tak? Saya setuju. Okey, ada satu lagi ni, tapi saya rasa dalam penerangan nanti Fahana buat penerangan boleh dapat. Soalan Cikgu Ain Mazlan. Kalau dalam kelas ada 3 kategori, terlampau lemah, sederhana dan baik. Macam mana nak rancang pembelajaran terbeza? Bila kita buat aktiviti berkumpulan, kita dah buat satu kumpulan terdiri daripada 3 kategori tersebut. Tapi mostly yang akan baik akan monopoli aktiviti tersebut. Okey, soalan ni terkait dengan ni, soalan Salizam. Pembelajaran terbeza bukan membezakan murid atau pelajar. Betulkah? Soalan ni. Okey, pembelajaran terbeza ni cikgu, macam okey, betul lah apa cikgu kata tadi, macam kita akan nampak kan, bila kita buat pembelajaran terbeza ni, kumpulan yang pandai tu dia akan advance. Sebab tu saya kata cikgu, nanti cikgu akan tengok dulu apakah itu pembelajaran terbeza. Memang kita sebenarnya, kita nak tengok level murid kita kerana kita kena terima hakikat. Dalam satu kelas, murid kita memang berbeza. Kita memang bezakan murid kita. Murid kita memang beza. Tapi bagaimana cara kita nak murid kita capai objektif kita dengan pendekatan proses aktiviti kita tu yang boleh. Kalau level 1 tu memang cikgu nak tuju untuk murid tu. Memang cikgu nak tuju untuk murid lemah. Walaupun cikgu tahu aktiviti tu cikgu bagi juga dekat murid cemerlang. Tapi murid cemerlang ni memang akan beria-ria akan jawab. Sebab bagi dia benda tu senang sangat. Tapi itu bukan hasil lah cikgu. Cikgu nak murid yang lemah tu yang dapat. Kerana cikgu tahu next aktiviti murid lemah dah dapat. Dan keseluruhan murid cemerlang, sederhana dan lemah dah dapat pun. Dah capai pun objektif tu. Tapi untuk meningkatkan level dia, cikgu buat lagi satu aktiviti yang nak push murid cemerlang tu kepada level yang seterusnya. Kerana dia akan rasa tahap 1 punya proses aktiviti cikgu bagi terus senang untuk dia. Tapi bukan untuk dia. Kita bagi keseluruhan tapi bukan untuk dia. Kita nak tengok adakah murid lemah aku ni boleh dapat. Itu yang kita nak tengok. So bila cikgu dah kesan, oh murid lemah aku ni, dia dah boleh buat benda ni. Dalam bentuk yang lebih ringkas, dalam bentuk yang lebih mudah, dia dah boleh buat. Maka kita dah tahu dah, okey, untuk murid lemah ni dia dah capai. Kemudian barulah cikgu push untuk murid-murid yang cemerlang pula dengan lagi satu aktiviti. Tapi cikgu boleh libatkan murid lemah supaya murid cemerlang nampak bagaimana cara dia nak buat benda tu bersama-sama dengan murid cemerlang tadi. So dia benda ni tak boleh asing-asingkan. Kita boleh duduk sekali dalam satu kumpulan tu, cikgu pecah-pecahkan kumpulan. Dia ada dua tau cikgu. Jadi ini dia masuk kepada persekitaran lah. Bagaimana hari tu cikgu nak susun kumpulan. Kadang-kadang contohlah cikgu saya biasa tengok ada satu PDP bahasa Melayu ni dia buat. Grup 1 ni dia macam grup dia letak kumpulan sederhana lah atau kumpulan lemah. Kumpulan lemah ni dia hanya perlu keluarkan isi saja. Bagi tajuk, cuba kamu buat isi. Grup ni grup sederhana. Grup sederhana ni dia suruh buat pendahuluan.
dia tak bagi isi lah, dia suruh buat pendahuluan. And grup cemerlang ni dia akan suruh buat karangan. So and nanti last kali dia akan combine kan. Dia akan blend lah, dia tengoklah murid-murid lemah ni dia belum boleh buat lagi karangan, tapi dia ada isi tak? Kerana kita tahu murid kita ni dia tak akan boleh buat karangan kalau dia tak ada isi. So dia nak tengok murid lemah ni, tahap pertama yang dia nak buat ni ialah dia nak murid lemah ni boleh tak wujudkan isi berdasarkan tajuk. So itu dari segi proses di mana dia dah blend dengan persekitaran. Pada hari itu dia nak buat macam tu. Ada hari lain, mungkin cikgu boleh wujudkan persekitaran di mana kumpulan lemah, pelajar lemah dan pelajar cemerlang boleh digabungkan dalam satu kumpulan. Kerana kita nak memastikan pelajar cemerlang tadi boleh bantu pelajar lemah tadi. Tapi kita kena tahu juga, aktiviti tu mesti bermula pada tahap 1. Di mana tahap 1 tu kita nak pastikan semua orang dapat. Semua pelajar kita dapat. Itulah gambaran bagaimana pembelajaran terbeza. Nanti kita akan pergi kepada sesi soal jawab. Cikgu tengok dulu and kita try dulu. Okey, yang terakhir ialah elemen yang terakhir dari segi produk. Produk ni bukan dari segi mesti hasilkan satu projek. Tak. Produk ni adalah segi pentaksiran lah. Pengukuran dia yang terakhir sekali. Di mana kita nak tengok. Lepas aku dah buat segala kandungan, proses, wujudkan persekitaran pembelajaran yang disusun mengikut aktiviti yang nak dijalankan, and akhirnya kita nak tengok produk tu adakah murid kita ni sekiranya diberi pelatihan pengukuhan, diberi pentaksiran, adakah mereka boleh dapat apa yang mereka mengikut tahap mereka sendirilah. Okey? Okey, kita teruskan dulu. Okey, Cikgu. Okey, sekarang kita masuk kepada contoh PDPC sejarah. Ini saya ambil daripada kawan saya kerana kami ada buat satu LDP lah cikgu dengan sebuah sekolah di Pulau Pinang tu bersama dengan pegawai PPD iaitu pegawai SIC kami. Dia panggil kami duta-duta guru di Timur Laut ni untuk kami buat LDP tentang pembelajaran terbeza ni. And pada hari itu kami bersemuka lah itu. And cikgu-cikgu dekat situ jadi student. And kalau cikgu nak tahu, dalam semua cikgu-cikgu yang dalam tu bukan semua yang ajar sejarah. So ada yang ajar BM, ada yang ajar ni. And bagaimana kami nak bagi cikgu tu merasai, orang kata apa? PDPC pembelajaran terbeza. So hari ni saya nak ajar cikgu-cikgu juga pun kita boleh alami sendiri. Apakah itu pembelajaran terbeza bagi subjek sejarah? Kalau cikgu tengok dari segi kandungan. Kandungan ni apa dia objektif? Atau apa yang kita nak pelajari hari ni? Apa standard pembelajaran? Macam sekarang, kalau cikgu ada di SKP kat sebelah cikgu tengoklah minggu depan apa cikgu punya standard pembelajaran. Bagi contoh kalau sejarah ni, saya pun bukan guru sejarah, saya guru matematik. Jadi saya pun nak cuba. Okey? So apa standard pembelajaran dia? Standard pembelajaran dia pelajar dapat menceritakan pembukaan Kesultanan Melaka. Ini sejarah tingkatan 2 tak silap saya. Itu standard pembelajaran. Cuba cikgu tengok di sebelah ni, sebelah kanan ni, bagaimanakah pendekatan terbeza bagi subjek sejarah tu melalui isi kandungan. Mempunyai objektif pembelajaran yang sama, tetapi kriteria kejayaan dia pecah 2. Dia pecah 2, pertamanya dia nak tahap 1 ni murid lemah ni. Dia nak murid ni dapat menyusun pembukaan Kesultanan Melaka dalam kronologi yang betul. Ini cara proses yang kita nak buat. Okey, ini proses dia. Di mana cikgu mempunyai objektif pembelajaran yang sama, tetapi cikgu pecahkan kepada kriteria kejayaan. Okey, so kriteria kejayaan yang pertama tahap 1 lah di mana murid dapat menyusun pembukaan Kesultanan Melaka. Jadi cikgu percaya tak kalau murid kita bagi dia info and cuba dia susun kronologi tu, cikgu rasa lepas ni kalau kita suruh dia susun lagi sikit, dia akan ingat tak? Dia akan ingat. Lama kelamaan dia akan ingat satu cerita tu. Kronologi pembukaan Kesultanan Melaka. Okey, sebab tu dia kata macam BM tadi lah. Kita bantu dia dulu dengan isi. Dan kita tengok apa hasil dia. Itu untuk murid tahap 1 yang lemah lah. Okey. Untuk yang seterusnya, bagi dalam kelas kita ada juga murid yang cemerlang. Yang dia takkanlah nak susun saja. Bagi dia benda tu boring. Kan? Dia tak maulah susun saja. Benda tu biasa sangat bagi dia. And untuk kriteria kejayaan kedua ialah murid boleh menjelaskan perkataan itu. Menjelaskan dengan menyusun tu dah berbeza kan? Menjelaskan pembukaan Kesultanan Melaka secara ringkas. Jadi ini khas. Kita dah tahu dah tahap 1 tadi for sure kita nak cuba pastikan murid cemerlang for sure tahap 1 dia boleh buat.
Tapi kita nak tengok adakah murid lemah aku ni dia boleh buat tak? Dia boleh susun tak kronologi tadi? Ini kita panggil membezakan dari segi kandungan. Tapi adakah kita nak mencapai objektif yang sama? Ya, kita masih nak mencapai objektif sama. Cara kita nak implement kepada murid itu berbeza. Bagi contoh cikgu, kalau kita start kelas kita ni dengan satu gambar sajalah. Kita start kelas kita dengan satu gambar ni, dia kata pun, dia tanya pelajar dia, apakah yang anda nampak? So daripada situ cikgu akan dapat macam-macam jawapan. Pelajar lemah dia akan ceritalah ada macam dulu kami buat, dia katalah ada 2 anjing nak tangkap kancil, lepas tu ada orang duduk bawah pokok lah, dia akan ceritalah apa yang dia nampak kan. Tak apa. Ni hanya orang kata apa? Attract murid cari induksi. Jadi kita mula dengan induksi, kita attract murid dengan sekeping gambar. Untuk bagi dia fokus dan dia tahu apa yang dia cuba nak pelajari hari ni. So dia akan cakap je lah apa yang dia rasa dia nak cakap. Okay. So seterusnya dia dah masuk proses dah cikgu lah. Dia dah masuk proses di mana kita dah buat aktiviti. Kita dah mula nak buat aktiviti. And seterusnya, apa dia buat? Dia bagi arahan. Okay. So dia bagi arahan kat sini, dia kata lihat gambar di bawah dengan teliti. Berdasarkan gambar tersebut, susun cerita di bawah dalam susunan yang betul. Jadi cikgu tengok, kita sebenarnya apa tujuan kita ni? Tujuan kita ni untuk pelajar cemerlang ke? Tujuan kita bukan untuk pelajar cemerlang. Target kita untuk aktiviti ni ada pelajar lemah. Tapi adakah dengan kita buat benda ni untuk pelajar lemah, adakah kita asingkan pelajar cemerlang? Tak. Kita asingkan pelajar cemerlang kita. Dia pun akan masuk dalam proses pembelajaran ni. Walaupun bagi dia terlalu mudah, tapi jawapan tu kita nak tengok daripada siapa? Kita nak lihat daripada pelajar lemah kita. Adakah dia mampu susun kronologi ni? Adakah dengan dia melihat gambar ni, dia boleh susun tak cerita ni? So, jadi kita tanya cikgu-cikgu kita kat sini, peserta-peserta kita kat sini. So, mungkin cikgu boleh type di ruangan chat. Contohnya yang pertama ni kita wakilkan sebagai nombor 1, yang kedua ni sebagai nombor 2 lah, yang ketiga nombor 3. Cuba cikgu susun mana yang datang dulu berdasarkan gambar. Okey, ada cikgu cakap 3, 2, 1. Okey, terima kasih. Mungkin cikgu sejarah agaknya yang komen ni. Okey. Okey. Okey, so kebanyakannya mula dengan para miswara dan pengikutnya sedang berehat di bawah sebatang pokok di dalam hutan. Tiba-tiba mereka melihat seekor pelanduk menendang 2 ekor anjing. Kemudian kagum dengan kejadian tersebut, para miswara mengambil keputusan untuk memajukan tempat itu. Okey? Simple kan cikgu? Cikgu sebenarnya dah bantu murid lemah dengan beri dia point, kronologi. So dia tinggal nak susun je. So apa yang kita capai tadi? Kita capai objektif tak? Kita capai objektif dan kita capai kriteria pembelajaran yang pertama tadi, di mana murid boleh menyusun kronologi pembukaan Melaka. So apa tujuan kita? Bukan untuk pelajar cemerlang, tapi untuk pelajar lemah dan juga sederhana. At least dia tengok gambar, dia boleh susun cerita, dah cukup dah cikgu. Sebenarnya dia dah capai tak objektif dia? Apa asal objektif tadi? Dia dah capai sebenarnya. So itulah proses dalam pembelajaran terbeza ni cikgu. Bukan kita membeza-bezakan aktiviti, tak, kita buat. Kita buat sama-sama. So once dia dah tahu cerita dia, kita naikkan level sikit. Okay? Kita teruskan. And sekarang kita bagi dia video pula. Pada awal sejarah sebelum wujudnya lagi Kesultanan Melayu Melaka di gugusan Nusantara, terjadi suatu persengketaan di antara seorang anak raja dari Palembang dengan kerajaan Majapahit. Demi mempertahankan kedaulatan benuanya, akhirnya ia kecundang. Jajahan Majapahit tersebar luas. Namun, tiada lagi baginya tempat untuk berlindung selain meninggalkan benua itu. Jim, kau naik apa ni? Kau naik apa ni? Motor juga. Motor ah? Jangan
Saatnya mereka menuju ke pantai Vigoro. Ayo. Hah? Ayo, kalian semua cepat kemari. Kita naik perahu untuk ke pantai laut. Aduh, keadaan aku berbahaya. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Tuanku para bersuara sudah tentu lama menunggu kita di kapal besar. Ayo. Kalau tak silap padik, tuanku, pulau ini bernama Tumasik yang menjadi jajahan kerajaan Maharaja Siam sejak dulu kala. Pada pandangan padik, elok sangatlah tempat ini kita jadikan kerajaan baru kita. Tuanku, penduduk di sini sudah tersedia ada untuk jadikan rakyat tuanku yang setia. Bagaimana pula dengan penghulu atau raja yang memerintah sekarang ini? Itu tidak jadi halangan, tuanku. Pada pandangan padik, kekuatan mereka tidak setanding mana. Kita perangi dan takluki mereka. Wahai kamu raja dari Ayutthaya, maafkan kehadiran kami di sini. Sesungguhnya niat kami adalah untuk menakluki kerajaan kamu. Maka, janganlah kamu dari sini. Amboi, tiada sungguh percakapanmu kepada raja. Tiada beradat agaknya. Orang seperti kamu ni patut saja dihalau dari bumi Tumasik ini. Sebelum aku memenggal kepala kamu. Oh, bumi ini sudah diperintah rupanya. Tapi kita rasa kita lebih berhak ke atas bumi ini. Raja seperti kamu elok saja hidup di laut. Lampau sungguh bahasa kamu. Mati kamu dari sini. Sebelum darah kamu mengalir panas di bumi ini. Memang benar bagai dikata. Kekuatan dan kehandalan perwira Parameswara tiada tolok bandingnya. Dengan terbunuhnya putera Raja Siam, Parameswara telah mengambil alih pemerintahan di Temasik selama 3 tahun. Sehinggalah tiba pada suatu ketika apabila segala-galanya mula berubah. Ya, Hulu Balang Nade. Kenapakah kamu termengah-mengah seperti orang kemenatan? Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah Patik harap diampun. Adapun keadaan Patik ini termengah-mengah, ini adalah kerana Patik berlari sekuat hati untuk menyampaikan berita kepada tuanku. Dikabarkan di tengah laut sana, banyak kapal yang membawa tentera Majapahit menuju ke sini, tuanku. Seperti mahu menyerang lagaknya. Kehadiran kita di sini sudah diketahui, tuanku. Untuk mempertahankan Tumasik ini, bermakna menggunakan malapetaka, tuanku. Kalau benar bagai dikata, kita tidak perlu terus berada di sini. Kerana Majapahit bukanlah lawan kita. Persiapkan kelengkapan untuk kita tinggalkan bumi Temasik ini. Sungguh lama kita bermudik dari Muara. Eloklah sangat kita berehat sebentar di sini. Kerahkan orang-orang kita supaya mendirikan kemah. Baik, tuanku. Di tempat manakah kita berada sekarang ini, Panglima? Pada pengetahuan Patik, tuanku, setelah berbicara dengan penduduk di sini, tempat ini benar memuat, masih belum mempunyai kerajaan yang memerintah. Ampun, tuanku. Kiranya tuanku berkenan untuk mendirikan kerajaan di sini, sebutkan saja. Dan saya Patik akan melaksanakan perintah tuanku. Datang apa tu? Dia awak. Dalam memilih tempat untuk dijadikan kerajaan baru, Parameswara telah mengharungi Onak dan Ranjau Berduri dalam pencariannya, menerokai ke arah utara benua yang belum diketahui asal-usulnya. Sesungguhnya, halangan yang dihadapinya sudah menjadi suratan sejarah dalam membina kemasyhuran Kesultanan Melayu yang terunggul pada suatu masa gelap. Damai sungguh keadaan di sini. Seperti ada sesuatu yang menanti untuk menyambut kehadiran kita. Udaranya pula sungguh nyaman dan menyegarkan.
Lihatlah pohon-pohon di sana. Rendang dan amat sesuai dijadikan tempat perteduhan. Sayupnya mata dapat memandang ke laut. Kawasan tinggi ini pula elok diperbuatkan kubu untuk pertahanan serangan musuh. Persekitaran ini memungkinkan kehidupan yang amat selesa. Sungguh aneh. Anjing-anjing buruan kita yang gagah berani ini mudah ditewaskan oleh seekor panduk yang kecil. Hebat sungguh kejadian tadi, Tuanku Pari Semara. Kalau sungguh bagai dikata, sememangnya tempat ini ada tuahnya untuk didirikan kerajaan, Tuanku. Kita memang senang sekali di sini. Apakah pula nama pohon yang kita sedang berteduh ini? Rendang pohonnya. Seperti memberi perlindungan kepada kita. Kalau tak silap padik, nama pohon ini ialah pohon Melaka, Tuanku. Baiklah. Jikalau tempat ini menjadi pilihan kita, baiklah adanya kita namakan penempatan baru kita ini sebagai Melaka. Maka tercatatlah dalam lepeta sejarah kebangkitan dan kemakmuran sebuah kerajaan di bumi Melaka ini, sehingga diketahui ramai pada setiap benua akan kemasyhuran rajanya yang bergelar Sultan Iskandar Shah atau Parameswara. Okey, cikgu. So tadi kalau cikgu tengok, pertama sekali proses dia, yang pertama sekali kita beri gambar saja. Kita bagi gambar yang tak bergerak tanpa suara, yang kita minta pelajar susun kronologi penceritaan tersebut. Itu basic asal lah cikgu. Jadi untuk kita nak memastikan tak adil lah kalau kita bagi itu saja aktiviti, sedangkan kita tahu kita ada pelajar yang cemerlang yang boleh buat lebih daripada tu. So yang proses seterusnya kita masuk buat aktiviti, beri mereka tayangan video pendek. Tapi cikgu, janganlah cikgu terikat dengan video. So masa cikgu akan tertanya-tanya, macam subjek saya tak ada lah video sangat. Tak cikgu, kita boleh fikirkan, pelbagaikan apa-apa saja. Macam saya kadang-kadang cikgu, tak cukup bahan apa semua, saya akan guna je bahan-bahan recycle, kertas-kertas A4 yang recycle untuk saya buat aktiviti. Apa yang ada pun boleh cikgu. Kerana dulu saya pernah join satu program yang melibatkan perkongsian antara guru-guru di Australia datang ke PPD Timur Laut lah. Dia berkongsi dengan kita ni bahan-bahan terpakai, recycle punya bahan ni, tapi kita boleh implement, masukkan dia dalam PDPC kita dan jadikan satu aktiviti pun boleh. Itu antaralah saya berkongsi sikit dan cikgu selingan lah. Okey, jadi cikgu, kita try buat aktiviti tadi. Cikgu pun dah tengok video. So, apa saya nak cikgu buat? Okey, sekejap. Okey. Saya nak cikgu sharekan dekat dalam Padlet ni. Saya share sekejap link. Cikgu jawab soalan-soalan yang dah dinyatakan dekat situ. Okey. Sambil-sambil cikgu jawab, saya tengok dulu ruangan chat. Kalau ada apa-apa yang boleh saya jawablah soalan-soalan yang cikgu tanyakan. Banyak soalan ni. Itulah Cikgu Amar, maaf nak tanya, kalau kita susun murid dalam kumpulan, contohnya murid pandai, sederhana dan lemah, kita bagi soalan bina ayat bergambar yang sama, kumpulan pandai bina ayat sendiri, dan kumpulan lemah kita bagi susun perkataan menjadi ayat berdasarkan gambar. Adakah itu? Ya Cikgu, Cikgu Amar. Cikgu Amar mempunyai idea yang best. Kalau saya suka idea macam ni, kerana ini kita panggil sebagai pembelajaran terbeza di mana cikgu menggunakan bahan yang sama, iaitu kandungan yang sama, tapi bagaimana proses tu dijalankan secara berbeza. Okey, cikgu, kita jangan ingat bahawa pembelajaran terbeza ni hanya semata-mata menggunakan soalan yang berbeza, aras level soalan yang berbeza. Tak. Sebenarnya betul lah apa yang Cikgu Amar buat ni. Cikgu telah menjalankan aktiviti tapi secara pembelajaran terbeza. Kat sini cikgu dah masuk kepada proses lah.
Proses cikgu dah terbeza. Dan cikgu juga menggunakan elemen ketiga itu persekitaran, dan nanti akhirnya cikgu akan tengok produk di mana bagaimana murid yang cemerlang menghasilkan cikgu nak disuruh buat apa? Bina ayat tadi. And bagaimana murid yang lemah dapat membina ayat, susun perkataan tu menjadi ayat. Cikgu akan tengok. So sebenarnya cikgu nak capai objektif yang sama, cuma pendekatan tentu terbeza. Okey. Soalan dari Siti Maisarah. Okey, Cikgu Siti Maisarah, rasanya Cikgu Angel pun cakap benda yang sama yang saya nak cakap lah, sebab memang saya tak sure lah pembelajaran di Finland tu macam mana, tapi saya rasa cikgu di negara-negara luar ni, mereka banyak menjalankan PLC, mereka banyak menjalankan lesson study, di mana mereka buat sesi PLC ni banyak cikgu. So mereka banyak berkongsi idea di mana mereka dapatkan satu cara pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid. Dan sebenarnya cikgu, memang kita kat mana-mana pun kita akan ada murid yang berbeza-beza. So saya percaya kat mana-mana pun cikgu berada, walaupun di Malaysia ataupun di luar negara, kita tetap akan ada, kita panggil macam pemulihan kan, kelas pemulihan. Tapi sekarang kita tak mau cakap tentang kelas pemulihan, kita nak cakap dalam kelas yang sama, objektif yang sama, tapi bagaimana kita nak pastikan semua murid kita dalam level yang pelbagai tapi dapat mencapai objektif dalam keadaan yang berbeza, dalam proses yang berbeza dan menghasilkan produk yang berbeza. Okey, contoh tadi saya ada tertengok tadi macam ada seorang cikgu tu cakap tentang pentaksiran. Ada satu soalan tentang bagaimana nak buat penilaian dalam pembelajaran. Okey. Bagaimana kita membuat penilaian PBD dalam pembelajaran terbeza. Macam cikgu, sebenarnya yang cikgu buat ni, PBD tak terikat dengan PBD tak terikat dengan worksheet cikgu. PBD ni boleh jadi apa-apa kan. So sebenarnya proses yang cikgu buat sekarang ni, cikgu pun dah boleh nilai dah. Cikgu dah boleh kategorikan tu sebagai PBD lah. So cikgu boleh tahu lah, cikgu tengok dia ni tahap berapa. Contoh apa standard pelajaran ni, dia ni tahap berapa. Contoh kalau dia TP3, cikgu TP3 tapi pendekatan cikgu berbeza kan. Adakah dia mencapai objektif? Kalau dia mencapai objektif, maksudnya dia telah boleh capai TP3 tapi melalui proses yang berbeza. Mungkin macam saya kata tadi, macam sejarah kan. Kita nak pastikan murid lemah tu boleh capai objektif tu. Tapi kriteria kejayaan kita sedikit berbeza, di mana kita nak dia boleh susun. Kalau dia boleh susun, adakah dia tak capai TP3? Bagi saya dia dah capai TP3 sebab asalnya dia dah capai objektif tu. Proses tu je yang berbeza. Macam mana kita nak implement benda tu dalam aktiviti yang berbeza tapi masih lagi pada objektif yang sama. Okey? So kalau macam contoh kita nak buat yang aktiviti yang seterusnya ni kan, yang cikgu-cikgu tengah komen ni, terima kasih atas respon cikgu. Cikgu boleh tengok contoh soalan yang pertama, siapa yang anda lihat dalam video ni? Adakah cikgu expect benda ni cikgu harapkan pelajar cemerlang saja yang boleh buat? Cikgu sure pelajar cemerlang dia tengok gambar dia dah tahu. Even ada pelajar cemerlang kita ni, dia tahu tajuk, dia dah tahu dah siapa Parami Suara. Cikgu tak payah tanya dia dah tahu. And ada pelajar kita yang sangat excellent sampai sebelum masuk tajuk ni dia dah baca. Tapi adakah soalan ni untuk dia? Tak. Soalan ni untuk siapa? Soalan untuk pelajar lemah kita. Adakah dia diasingkan selepas aktiviti pertama? Tak, dia tak diasingkan selepas aktiviti pertama. Dia dimasukkan dalam aktiviti kedua lagi dengan dia tonton video tadi. Kemudian soalan pertama ni untuk dia lah. And cikgu janganlah pula masa cikgu nak buat sesi soal jawab tu, cikgu jangan soal pelajar cemerlang, cikgu soal pelajar yang lemah cikgu tu, cikgu tanya dia. Okey, contoh lah cikgu nak tanya. Amira, siapa tadi yang kamu lihat dalam video tu? And dia pun akan cakap lah nama-nama tu, Parami Suara lah, apalah. Kita nak tahu dia dapat tak apa yang dia lihat. Itu. Kemudian di manakah mereka berada? Di manakah mereka berada? Soalan tu pun cikgu dah tahu dah. Adakah itu sesuai nak ditujukan kepada pelajar cemerlang? Tak cikgu. Kita nak bagi kepada pelajar lemah kita supaya dia ada dalam proses pembelajaran kita. Kita tak mau dia terasing daripada proses pembelajaran tu. And apa yang berlaku? Cikgu percaya tak, pelajar lemah ni dia tengok video, dia boleh cerita apa berlaku. Dia cerita dengan cara dia lah. Biarkan dia cerita dengan cara dia. Cuma kita nak tengok dia faham tak flow tu. And pada pendapat anda,
bagaimanakah kejadian tersebut memberi kesan kepada individu dalam video tersebut. Cikgu rasa ini sesuai tak kalau kita nak soal ni pada pelajar lemah kita? Sesuai tak soalan ni pada pendapat anda? Kalau saya rasa pelajar lemah tak sesuai kan? Kalau kita nak tanya pada pendapat anda bagaimana kerja. Sebab cikgu rasa tak macam level dia dah naik. Kan? Level dia dah tinggi kan? Dia mungkin waktu ni cikgu dah nampak kan? Cikgu tak asingkan pelajar lemah cikgu. Cikgu tanya dia soalan 1. Cikgu tanya tak dia soalan 2. Cikgu tanya dia tak soalan 3. Yes. Tapi masuk soalan 4, cikgu boleh buka soalan ni kepada pelajar cemerlang cikgu. Cikgu nak tengok dia ada tak sepanjang proses kita tadi. And tengok bagaimana cara dia menjawab. Itu maksudnya cikgu dah uji pelajar cemerlang. For sure dah soalan 1, 2, 3 tu pelajar cemerlang jawab. Memang dia akan jawab dengan cepat. Tapi itu bukan tujuan dia. Tujuan dia untuk pelajar cemerlang ni kita masuk kepada bagaimana kejadian tersebut memberi kesan kepada individu. Okey, jadi ini khas untuk pelajar cemerlang kita. Dan yang terakhir ni sebenarnya cikgu boleh bagi ni menyeluruh. Cikgu boleh buat aktiviti kumpulan. Contoh kami biasalah buat kepada murid, kami buat dalam aktiviti kumpulan, kita boleh lihat bagaimana murid kita ni menghasilkan cerita pendek, peta minda ataupun lukisan. Macam contoh kita biasa tengok pelajar lemah ni, ada pelajar yang dia ada kemahiran melukis ni, dia memang suka melukis. Dia pun lukislah apa yang kronologi jadi tadi. Ada pula pelajar cemerlang ni, dia memang jenis suka membaca, dia akan buat ayat cerita pendek dia. Dapat satu full karangan. Macam pendek lah, karangan pendek tu dia cerita balik. Ada. Peta minda ni tak ramai pelajar lah. Macam kami test hari tu, tak ramai pelajar yang dia boleh buat peta minda. Cuma kalau kami buat LDP kat cikgu-cikgu, memang cikgu-cikgu terror lah. Dia pun boleh buat lah peta minda ni. Tapi selalu mostly kalau kita buat dengan student ni, dia boleh buat 2 je. Pelajar cemerlang ni dia boleh huraikan. Dia dah jadi esei lah cikgu, dia boleh uraikan cerita tu. Yang kedua, kalau kita tengok pelajar lemah ni, dia boleh buat lukisan. Tapi tak apa cikgu, walaupun dia boleh buat lukisan, apa yang kita nak tahu, dia faham tak cerita tu? Once kalau dia faham cerita tu, maka dia faham tak pembukaan Kota Melaka? Dia faham. Kalau dia faham, balik oleh objektif kita. Capai tak? Itu kita nak tengok. Okey. So cikgu, terima kasih atas feedback cikgu. Saya nak simpan ni nanti untuk sesi-sesi perkongsian seterusnya. Mungkin saya boleh share lah feedback cikgu ni. Okay. And kita sambung kita punya pembelajaran terbeza tadi. Okay. 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 Next. Ini subjek saya. Saya tunjuk pula kat cikgu contoh PDPC matematik. Sebagai contoh lah. Kami buat ni pun bersama-sama cikgu-cikgu di sebuah sekolah di sini, di mana saya ambil sebahagian je lah dalam tajuk matematik tingkatan 4, di mana standard pembelajaran dia ada 2 standard pembelajaran. Dia membanding beza graf terarah dan graf tak terarah, dan membanding beza graf berpemberat dan graf tak pemberat. Macam cikgu tadi kata nak kejar silibus cikgu, saya buat 2 standard pembelajaran dalam satu aktiviti. Kriteria kejayaan tu letak sekali. Contohnya macam itulah cikgu. Jangan ini cikgu ajak graf terarah, graf tak terarah je. Sebab cikgu rasa murid aku lemah lah. Ini ajak ni je lah. 1 je standard pembelajaran. Sedangkan cikgu tahu 2 standard pembelajaran ni boleh digabungkan dalam satu kriteria pembelajaran, di mana boleh dijalankan pembelajaran terbeza. Tapi apa kita kena bagi? Contohnya macam ni, saya bagilah kepada cikgu-cikgu yang bukan tak pernah tengok, tak pernah ajar matematik. Dia lagi pun sebab ini tajuk baru untuk pengetahuan cikgu-cikgu. Ini adalah tajuk baru yang dimasukkan dalam KSSM. Jadi mungkinlah zaman-zaman kita belajar math dulu tak ada. Jadi saya bagilah info sikit apa tu terarah, apa tu pemberat, kan, supaya cikgu tak ada loss dalam matematik ni. Hari ni saya nak tunjuk, share dengan cikgu. Cuma saya nak fokus kepada cikgu, apa kriteria kejayaan. Saya menggunakan 2 standard pembelajaran di mana saya gabungkan dia dalam satu aktiviti proses pembelajaran saya, dan saya memecahkan kepada 2 kriteria kejayaan. Pertama sekali, murid boleh mengenal pasti. Kenal je. Tapi dia nak kenal apa? Dia akan kenal 4 benda. Graf terarah, graf tak terarah, graf berpemberat dan graf tak berpemberat. So berbalik, kenal tak dengan objektif kita? Saya rasa kenal lah. Saya tak tahu lah, tapi saya akan terima feedback cikgu nantilah. Kalau cikgu rasa tak kenal lah. Tak apa. Ini saya pun try and error dalam kat pelajar saya lah. Saya buat. Okey. Lepas tu, kriteria kejayaan kedua, murid boleh melukis. Cikgu tengok beza tadi. Tadi murid boleh kenal je. Maksudnya itu untuk siapa? Kalau tahap tu. Kalau kita nak murid boleh kenal saja, cikgu rasa dia tu level tahap murid kita yang mana? Murid cemerlang ke? Untuk kita nak suruh dia kenal saja graf-graf ni.
Okay. So saya rasa untuk standard kriteria kejayaan pertama ni memang ditujukan kepada murid yang lemah. Paling lemah lah contohlah. Sebab tajuk ni tak susah pun. Tapi murid paling lemah, for sure lah saya nak at least. Kalaupun lah dia tak boleh lukis sekalipun, dia boleh kenal tak? Contoh kan kalau kita kata soalan objektif, dia bagi pilihan jawapan, dia boleh kenal tak? Tapi dia boleh jawab tak? At least dia boleh jawab cikgu. Daripada cikgu tak bagi langsung. Cikgu rasa murid lemah tak boleh, tak apa, kita tinggal je lah tajuk ni. Kan? Contoh macam cikgu tadi, ada 50 orang pelajar semua lemah. Adakah tajuk ni kita nak tinggal? Kita tahu susah lah tajuk ni, dia tak boleh lukis lah. Hanya kerana mereka tak boleh lukis, kita terus skip lah topik ni. Ataupun ajar sikit-sikit je lah, bukan kamu boleh buat apa. Kita akan anggap macam tu. Why not kita ubah dia sedikit. Beri yang lebih dekat dengan pelajar. Macam tu. Okay. Okay. So kita tengok apa proses yang saya buat. Proses yang saya buat pertama, aktiviti yang pertama ni, saya nak murid kenal je lah. Murid boleh mengenal pasti graf terarah dan graf tak terarah serta graf berpemberat dan graf tak berpemberat. So apa saya minta murid buat? Saya kata tentukan A, mana satu ke graf terarah, B, graf tak terarah dan C, graf berpemberat. Jadi mungkinlah cikgu tengok dah info saya bagi tadi, mungkin cikgu boleh type di ruang chat. Okay, cikgu boleh type di ruang chat. Graf nombor 1 ni, graf apa cikgu? Kalau cikgu dia ada arrow, so dia apa? Kalau nombor 2 ni, dia tak ada arrow, tapi dia ada number. Okay, and nombor 3 ni tak ada apa-apa pun. Arrow pun tak ada, number pun tak ada. Okay, cikgu boleh type di ruang chat kita. Kita tengok, saya nak cikgu mengalami sendiri proses kata apa? Pembelajaran terbeza dalam subjek matematik. Cikgu just tulis je. Mana satu graf terarah, graf berpemberat dan graf tak terarah. 3 benda tu je nak kenal. Okey, so Cikgu Edina kata A, C, B. Okey, Cikgu Zuraida graf terarah, graf pemberat dan graf tak terarah. Okey, terima kasih Cikgu. Terima kasih atas respon Cikgu. So macam saya kata tadi, benda ni untuk siapa Cikgu? Kalau Cikgu bagi benda ni, pelajar cemerlang, pelajar lemah, keseluruhan dah dapat objektif tu sebenarnya. Dah dapat. Cuma kita nak naikkan kriteria kejayaan kepada tahap yang kedua, di mana at least kurang-kurangnya pelajar cikgu paling lemah dia kenal. Adakah dia membazir hari dia? Dia tak membazir. 1 jam dia duduk dalam kelas kita. Adakah dia tak buat apa-apa? Tak. Dia buat juga something. Walaupun kita kata apa, alah dia ni pasif lah, passenger lah, apalah kan. Tapi kalau cikgu bagi dia aktiviti yang sesuai dengan dia, dia tak akan jadi passenger lagi. Yang menyebabkan murid kita jadi passenger, menyebabkan murid kita jadi pasif adalah kerana aktiviti kita. Proses kita tu, the whole 1 jam tu apa kita buat dengan murid tu. Yang menyebabkan dia rasa bosan. Kerana dia tak tahu apa dia nak buat. So, inilah kita panggil pembelajaran terbeza, cikgu. Ya, betul. Pandai semua cikgu walaupun bukan cikgu maths. Yes. Okay. Tu cara kita dah tak ingat dah tu. Tajuk baru pula tu. Okay. Pun cikgu boleh buat. Cikgu, walaupun cikgu tengok sekejap pun cikgu boleh buat. Apatah lagi murid kita. Mungkin kalau kita suntik sikit memang dia akan boleh buat. Okay. So, apa aktiviti untuk pelajar-pelajar cemerlang kita? Pelajar-pelajar cemerlang kita, adakah saya abaikan pelajar lemah? Tak, cikgu. Saya tak abai. Saya minta juga mereka lukis. Waktu ni mereka akan duduk bersama-sama pelajar cemerlang. Untuk aktiviti ni saya gabungkan. Pelajar cemerlang dan pelajar lemah duduk dalam satu kumpulan yang sama. Supaya saya nak pelajar lemah ni terlibat dalam proses ni di mana dia juga boleh membantu. Dari segi apa cikgu? Dari segi dia dah kenal graf tadi. Dia dah kenal. Mungkin pelajar cemerlang boleh lukis dan minta dia pula. Minta pelajar lemah ni susunkan pula pemberat ataupun letak ke arrow kan. Graf terarah. Sebab dia dah tahu dah. Apa tu graf terarah? Ada arrow. Apa tu graf pemberat? Ada nilai. Dia tahu. Jadi mungkin kita boleh spesifikkan. Okey, cikgu nak pelajar ni kamu lukis. Pelajar ni kamu akan isi terarah yang mana, tak terarah yang mana. And yang kedua, nyatakan jenis graf yang lukis. Okey, contoh yang pertama, lukis kita bagi pelajar cemerlang. Kedua, nyatakan jenis graf. Boleh tak kita pass kepada pelajar lemah? Boleh. Kawan dia dah lukis, pelajar cemerlang tu dia dah lukis dah graf tu semua berdasarkan maklumat tu dia dah lukis. And then dia pun pass lah dekat kawan dia yang pelajar lemah tadi, murid yang lemah tadi. Dia dah tulis weh. Cik, orang Penang kan. Tulis.
Budak-budak saya orang Penang ni, weh hang tulis weh apa gerah aku lukis ni. Dia kata macam tu lah. Itu dia kenal tak tadi? Tahap satu dia kenal dah kan. So bila dia dah kenal, maka bila masuk soalan yang kedua, dia boleh kenal tak apa kawan dia lukis. Dia boleh kenal dan dia boleh tulis tak. Once dia boleh nyatakan, tadi dia susun, sekarang dia dah nyatakan. Dia dah naik dah level dah. Okey, yang ketiga, beri justifikasi. Beri justifikasi ni sesuai ke untuk dia? Tak perlu. Ini kita bagi balik kepada pelajar cemerlang kerana pelajar cemerlang akan beri justifikasi. Okey, bagi setiap lukisan yang dilukis. So inilah contoh pembelajaran terbeza. Ini selingan je cikgu, ini yang kami buat LDP bersama guru-guru di sebuah sekolah di Pulau Pinang. And kalau cikgu boleh tengok dalam ni melibatkan semua pelbagai guru yang mengajar pelbagai mata pelajaran. Tapi boleh duduk sekali dan masuk dalam proses pembelajaran terbeza bagi mata pelajaran sejarah dan juga matematik. Okey. So cikgu, aktiviti kita yang terakhir, sebelum kita nak tamat, saya perlukan sikitlah kata-kata semangat, positive vibe daripada cikgu. And positive vibe ni juga untuk cikgu juga. Kan, sebab kita dah cuti and kita dah rasa macam mungkin kita dah kadang-kadang hidup kita sebagai guru ni ada turun naik cikgu, saya percaya. Sebab apa saya kata macam tu? Kerana kadang-kadang kita macam malas nak buat apa-apa. Masuk kelas just nak bawa satu buku dan nak mengajar je. Tapi bila kita ada perkongsian macam ni, sebenarnya dia akan memotivatkan diri kita supaya kita okeylah, kita boleh buat lah, boleh try buat kan. Sebenarnya perkongsian macam ni cikgu memang sangat bagus. Waktu kita down, tiba-tiba ada orang share kita satu benda ni, and dia macam bagi kita semangat baru untuk kita buat. Yang kita kan kita macam pelajar kita lah. Hidup dia pun ada turun naik dia. Ada hari dia memang malas, ada hari dia pasif, ada hari dia sangat aktif. So macam itulah kita pun. And saya pun percaya, saya pun macam tu juga. Ada hari memang malas nak buat apa-apa, lantaklah. Kan? Masuk je kelas mengajar. Tapi bila kita ada perkongsian macam ni, sebenarnya kita boleh bantu pelajar kita. And kita juga akan meningkatkan motivasi diri kita sebagai seorang guru. So cikgu bolehlah cikgu type, and bukan untuk saya tapi untuk cikgu juga kita berkongsi kata-kata positif kepada rakan-rakan kita. Okey, so sambil-sambil tu kalau in case cikgu masih ada apa-apa cikgu nak tanya, cikgu boleh kongsi, tanyalah di ruangan chat mana boleh saya jawablah. So cikgu saya harap sangat kita boleh dapatkan semangat baru and cuba kenal. Pertama cikgu kenal anak murid cikgu. Kenal anak murid cikgu and cikgu cuba bawa pembelajaran terbeza ni ke dalam kelas kita. Macam saya kata tadi, saya ulang balik ke cikgu, pembelajaran terbeza ni tak ada modul, tak ada siapa pun akan kata kat cikgu, ni bukan pembelajaran terbeza. Siapa pun akan kata kat cikgu macam tu. Asalkan cikgu tahu bagaimana cikgu nak memastikan satu objektif kita tercapai bagi keseluruhan murid kita. Tapi kita kena realistik dengan hakikat hidup kita bahawa kadang-kadang tak semua 40 orang murid dapat. Okey, kalau cikgu berjaya, pastikan dalam kelas cikgu ada 10 orang murid lemah, ada 30 orang murid cemerlang. Adakah 10 orang tu 5 orang boleh dapat tak hari tu? Kalau 5 orang boleh dapat, cikgu berjaya. Kalau 5 orang dapat, cikgu guru yang hebat. Itu yang kita nak pastikan. Kita tak nak murid yang dah lemah, kita cicirkan dia pula. Jangan, kita harap macam itulah. Okey ke? Kita dah berada di penghujung Cik Ivan. Ya, betul. So setakat tu je lah doktor perkongsian saya pada hari ini. Mandangkan dah tak ada soalan, cikgu boleh terus hantarkan 3 star 1 wish tu dalam ruangan Padlet saya tadi untuk saya simpanlah nanti. So okey doktor, so setakat tu saya perkongsian saya pada hari ini. Saya mohon maaf kalau saya kadang-kadang terkasak guna bahasa Penang, kasar sikit kan. So saya harap cikgu dapat berbalik pada objektif saya tadi. Saya harap objektif ni tercapai dan cikgu
berjaya masuk dalam proses pembelajaran terbeza pada hari ini. Cikgu dah lalui. Saya harap benda tu dapat cikgu bawa ke sekolah minggu depan dengan semangat lah. So itu saya daripada saya. Terima kasih doktor. Terima kasih, banyak-banyak jutaan terima kasih kita berikan kepada Cikgu Nur Farhana, Pak Wantih atas perkongsian yang sangat-sangat baik. Hari ini saya rasa macam vibe yang baru. Tadi Datuk Dr. Mahendra berikan sesuatu yang sangat touching. Sekarang kita dapat satu ilmu yang mungkin refresher, tetapi ada juga yang baru dapat pada guru-guru baru. Katanya kalau saya baca tadi banyak dalam ruangan chat menyatakan dapat something yang new, yang lebih menjelaskan tentang apa yang dikatakan pembelajaran terbeza. Banyak sesi ataupun banyak komen-komen yang diberikan oleh peserta kita pada hari ini, dan alhamdulillah saya rasa jelas yang diberikan dan moga bermanfaat kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sediakan juga link kehadiran untuk diisi supaya tuan-tuan dan puan-puan para peserta dapat sijilnya nanti. Sila isi link kehadiran tersebut, telah dipaparkan oleh urusetia di ruangan chat. Sambil-sambil isi itu kita juga akan tunjukkan sesi perkongsian pada minggu hadapan. Kita akan bersama dengan cikgu, seorang lagi speaker kita iaitu Cikgu Nasha. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan bertemu dengan Cikgu Nasha dengan tajuk Menerajui PAK 21 dengan elemen kebat melalui rancangan pengajaran harian. Tunggu untuk minggu hadapan 5 hari bulan 5 2023 pada hari yang sama, waktu yang sama insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sebelum kita mengakhiri sesi yang sangat bermanfaat pada petang ini, sampai saat terakhir kita masih over 500 dah masuk ke YouTube juga, kita akan ambil gambar. Silakan masing-masing bolehlah buka semula wajah-wajah yang berseri itu pada hari raya ni. Nak aku tengok, nak saya lihat, walaupun ada yang dalam kereta, ada yang di rumah, ada yang di pelbagai tempat lah. Kita ambil gambar sikit. Fana pun boleh tolong ambilkan gambar. Okey, banyak muka surat ni. Okey. Dan komen-komen sambil tu saya tengok komen sangat bagus. Bekerjalah kita sekeras-kerasnya seolah kita akan mati esok hari. Beribadatlah kita sukusyuk-kusyuknya seolah-olah kita mati esok hari. Terima kasih Cikgu Farhana. Ni berjutaan terima kasih banyak ni. Saya dah 32 tahun jadi pengajar, saya dah lama buat semua, tapi dulu taklah diberi nama pembelajaran terbeza atau differentiated learning. Teruskan perjuangan Cikgu Tania, Cikgu Suzihan Shah. Kita ada ramailah saya kalau nak sebutkan ni. Terima kasih kepada semua guru yang bersama-sama kita hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Berapa muka surat ni Farhana? Semua 18. Boleh juga 18 muka surat. Boleh juga daftar untuk sesi minggu hadapan, juga telah dimuat naik di ruangan chat ini pautannya. Pendaftaran untuk minggu hadapan dengan tajuk Menerajui PAK 21 dengan elemen kebat melalui rancangan pengajaran harian. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Daun Keladi, cikgu-cikgu semua yang berada di Malaysia, Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, dari Brunei, dari Indonesia juga. Saya rasa satu perkongsian yang menarik walaupun hari hujan yang sangat lebat di luar sana. Ada yang hantar mesej pada saya line tak baik kerana hujan, tapi ada yang juga guna telefon. Okay, nanti alright. So terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan pada sesi yang sama hari Jumaat jam 3 hingga 4:30 petang. Tapi kalau boleh masuk awal sikit kerana kita ada sesi snippet reflect on bersama Datuk Dr. Mahendra Singh jam 2.50 petang. Jumpa lagi. Saya mohon maaf kalau ada salah silap dalam mengendalikan sesi ini. Syabas dan tahniah kepada Cikgu Nur Farhana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.